من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Kewajiban beriman dengan kesemua Rasul. Sebahagian daripada asas akidah, asas dasar ataupun prinsip akidah, dan juga sebahagian daripada rukun ataupun tiang kepada iman, iaitu beriman kepada semua para rasul dan para nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak boleh memilih sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, memilih sebahagian rasul, menolak sebahagian yang lain. Orang Yahudi dia terima Nabi Musa AS, nabi yang lain, rasul yang lain ditolak. Orang Nasrani dia terima Nabi Isa, dan nabi yang lain juga ditolak. Allah Subhanahu wa taala ajar kita dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membezakan mana-mana orang daripada kalangan rasul. Sebab rasul-rasul ini adalah merupakan lantikan pilihan daripada Allah. Mana mungkin kita boleh mempertikaikan sesuatu yang dipilih oleh Allah, seseorang yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Sudah tentu pilihan Allah, lantikan Allah itu adalah individu ataupun orang yang terbaik, dilantik menjadi nabi, dilantik menjadi rasul. Maka di dalam masalah iman dan kepercayaan ini, kita tidak ada ruang, tidak ada alasan untuk menolak, mempertikaikan, tidak menerima, tidak beriman daripada mana-mana rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Orang Islam beriman dengan kesemua Rasul. Mengkufuri seorang sahaja daripada mereka bererti menolak kesemua Rasul. Jadi tak payah nak tolak 25 tu. 25 orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan 20 orang 5 rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, kita dah baca pada pelajaran kita yang lalu. Jadi untuk dikira, dianggap seseorang itu kufur, kafir, murtad, terkeluar daripada Islam, dia tidak memerlukan menolak kesemua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Maknanya padan dia tolak seorang je. Sama ada tolak Nabi Muhammad ke, Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, tak kira. Mana-mana rasul yang ditolak salah seorang, dianggap kufur. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin." Maksudnya, demikian juga kaum Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Jadi selain daripada Bani Israel, umat-umat yang terdahulu juga, mereka juga turut bersikap dengan sikap yang sama, berperangai dengan perangai yang sama. Apa perangai dan sikap mereka? Maka mereka menolak rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, bila Nabi SAW didustakan. Apa makna didustakan? Tidak dipercayai, tidak diterima. Risalah dakwah yang disampaikan ditolak, ditentang, dan diancam dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi bila dalam keadaan Nabi susah hati, dia rasa cabaran dia sangat hebat, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala nak menenangkan Nabi? Cara Allah Subhanahu wa taala nak menenangkan Nabi ini daripada berhadapan dengan masalah, ujian di dalam dakwah ni, banyak caranya. Bila kita baca dalam Al-Quran, kita akan dapat memperolehi berbagai-bagai pendekatan, cara, kaedah Allah Ta'ala nak bagi Nabi tenang setelah dia menerima cabaran daripada kaum dia. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum daripada engkau, wahai Muhammad. Bukan sahaja kamu ditolak, ditentang oleh kaum kamu, umat kamu, hak dulu-dulu pun kena sama juga. Kamu jangan merasakan kamu sahaja ditentang,
ketika kamu menyampaikan dakwah, menyampaikan agama Allah, mengajak orang kepada tauhid supaya beriman kepada Allah, mengkufuri Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Ketika kamu menyampaikan risalah dakwah ini, kamu ditentang, didustakan, kamu jangan rasa kamu seorang yang kena ni. Allah Ta'ala kata, walaqad kuzibat rusulun min qabli, sesungguhnya telah didustakan akan rasul-rasul sebelum daripada engkau. Demo pun kena benda yang sama. Fasabaru ala ma kuzibu, mereka sabar sesuatu yang didustakan terhadap mereka. Demo bertahan. Nabi Nuh sampai orang maki dia, caci dia, orang kata dia gila, buat bahtera di atas bukit, atas gunung kan, musim kemarau tak hujan, atas gunung bukan sampai air pun, orang kata Nabi Nuh ni gila. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang sangat berat. Nabi Yunus lari daripada kampung dia sampai ditelan oleh ikan nun. Tak tahan dengan cabaran daripada kaum dia. Wahai Muhammad, hak dulu pun kena, nabi-nabi dulu pun kena, rasul-rasul pun dulu kena macam kamu. Mereka sabar ujian yang mereka hadapi. Wa udhu hatta atahum nasruna. Wahai Muhammad, mereka disakiti sehingga datangnya pertolongan kami. Datangnya pertolongan setelah diuji, setelah mendapat suatu cabaran, ujian yang sangat berat, baru datang pertolongan. Bukan Allah Ta'ala bagi ujian sikit, berdoa terus makbul. Ujian sikit, doa terus Allah Ta'ala perkenankan, tercapai hajat, cita-cita kita, selesai masalah. Dia tak begitu rupanya. Bila kita baca dalam Quran, kita nampak, kita muhasabah diri kita kan, kenapa doa kadang-kadang Allah Ta'ala lambat sangat nak memperkenankan. Pada masa tu tak sesuai lagi. Nak ikut-ikut antara kita dengan para nabi dan para rasul, siapa yang paling makbul doa? Siapa yang paling Allah Ta'ala makbul doa? Rasul-rasul tu pun lambat. Allah Ta'ala kata mereka disakiti sehingga datang kepada mereka pertolongan kami. Dah kena teruk dah. Ayat yang lain yang lepas yang kita baca hari itu kan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bilakah lagi Allah Ta'ala nak tolong ni? Bila nak mencapai kejayaan, kemenangan? Allah kata ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah pertolongan Allah, kemenangan Allah Ta'ala itu hampir. Macam kita dah tengok saya dua ni lah kan, Israel serang Palestin, Gaza dibom, puluh-puluh tahun orang duk doa. Kesian kan, kita simpati. Kanak-kanak orang tua dibunuh, dizalimi dengan begitu kejam. Rumah kediaman mereka dirobohkan, hospital, rumah ibadat, masjid, semua mereka musnahkan. Doa lah kita suruh orang Islam seluruh dunia ni. Tak pernah menang. Setiap tahun berdoa. Setiap tahun juga sampai bulan Ramadan dia bom orang Islam, dia bunuh, dia seksa. Tak menang-menang. Kenapa ni? Kita duk tanya diri kita sendiri. Kenapa Allah Ta'ala tak tolong lagi? Wa udhu hatta atahum nasruna. Nak dapat pertolongan kena seksa dulu, kena susah dulu, kena payah dulu, kena derita dulu, kena sengsara dulu. Macam para nabi. Tetapi orang yang beriman, dia yakin apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia pegang-pegang sungguh, tak ada goyang. Saya nak bagi contoh. Baru-baru ni saya tengok video yang lama-lama Syekh Muhammad Yassin, pengasas Hamas. Bila wartawan tanya dia, boleh menang ke? Bila Israel ni nak kalah, Mujahidin menang, Gaza ni dapat mengalahkan Israel. Dia kata tak apa lama lah, dalam tahun 2027 ataupun 2023. Orang tanya dia, apa hujah Syekh? Apa dalil, apa bukti kamu berani buat kenyataan, kamu buat satu ramalan tempoh yang tertentu Israel akan kalah? Dibaca satu ayat. Ayat apa tuan-tuan? Ayat ni bila sebut ayat dah tentu ada dalam Quran. Dibaca satu ayat menjadi keyakinan dia, menjadi pegangan dia, menjadi sandaran dia, menjadi suatu andaian dan ramalan dia. Pada sekian-sekian, lebih kurang dalam jarak sekian-sekian, tempoh sekian-sekian, Israel akan kalah. Ayat ni
Tadi saya ceramah di Laneh pun saya baca ayat ni. Ayat yang saya akan baca ni memang ayat Quran lah. Ayat ni dia ada di dalam surah Ali Imran. Tuan-tuan kenapa? Masa saya pergi ke Lahore dulu, saya duduk di Peshawar, belajar di Peshawar sebelum belajar turun di Karachi. Sekali-sekala pergi ke Lahore, tempat Jamiat Islami, iaitu Mansurah. Secara kebetulan pada hari yang saya pergi itu, lepas sembahyang, Maulana Qadi Hussein Ahmad dia bagi tazkirah, dia baca ayat ni. Ayat saya nak baca ni, Qadi Hussein Ahmad baca ayat ni. Ayat itu juga menjadi pegangan kepada seluruh orang yang beriman, pejuang-pejuang Islam, gerakan Islam seluruh dunia, sebagai motivasi untuk diri mereka. Ketika mereka berjuang menegakkan agama Allah, berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran, ayat ini sebagai suatu pedoman, suatu suntikan semangat. Apa dia ayat tu? Ayat tu Qadi Hussein baca, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang demikian itu hari-hari dipergilirkan oleh Allah, kami pergilirkan di antara manusia. Saya bila baca Qadi Hussein baca ayat tu, saya terkejut. Allah kata Allah Ta'ala akan bergilirkan keadaan nasib kedudukan manusia. Kadang orang kafir menang, kadang dia kalah. Kadang Islam menang balik, esok dia kalah balik. Semua disusun oleh Allah, diatur oleh Allah, dijadualkan oleh Allah, menang kalah ni. Sebab itu dalam kitab-kitab menyebut, ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islam. Sesungguhnya roda pusingan Islam akan sentiasa berpusing. Kadang-kadang Islam menang, duduk di atas. Kadang-kadang duduk di bawah, dihina, dicaci, ditentang, ditinggalkan, tidak diperdulikan agama Islam ini untuk diperjuangkan. Memang menganut agama Islam, tapi nak memperjuangkan agama Islam ditinggalkan. Kewajipan menegakkan ajaran Islam. Ayat yang sama dibaca oleh Syekh Yasin, pengasas Hamah. Dia kata, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang demikian itu hari-hari yang kami pergilirkan. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami pergilirkan di antara manusia. Saya nampak nasib Israel sekarang ni. Dulu dia ego, sombong, samsing, tunjuk gedebel sangat. Mereka mencipta senjata-senjata canggih. Mereka melepaskan, menembakkan senjata mereka itu dalam jarak yang jauh. Sebab apa? Rupanya sehari dua ni baru kita faham. Sebab mereka takut berjihad, takut berperang. Sebab tu dia buat senjata canggih supaya mereka tidak berperang di dalam keadaan berlaku pertembungan secara dekat, dalam jarak jauh. Mereka pun tak nampak musuh mereka secara berdepan. Jadi buat andaian agakkan musuh dengan alat-alat canggih mereka, musuh ada sekian-sekian tempat, lalu dilancarkan, ditembak peluru canggih mereka, mati orang Islam. Jadi nampak kekuatan, nampak macam izzah, hebat. Tapi bila berlaku pertembungan secara berdepan, mereka takut kalah, lari. Ada yang bunuh diri, ada yang jadi gila dah sekarang ni. Dan kita tengok ketua-ketua parlimen perang mereka, bila bagi penerangan, bagi semangat supaya berperang lawan dengan Hamas ini, mereka pesan jangan tinggal, jangan tak pakai pampers bila pergi berperang. Sebab apa? Berdepan tentera Hamas ni, dia akan kencing, dia akan terberak, tercirit. Pesan pakai pampers. Pampers ni orang yang uzur, silsilatil baul. Orang yang cinta lawas kan, orang sakit perut, orang tua-tua kan. Ni tentera Israel yang muda-muda kena pakai pampers. Menunjukkan, tengok nasib mereka di bawah sekarang ni. Allah Ta'ala angkat pejuang Islam, mujahidin Islam, suatu tahap kedudukan yang mulia. Mereka memperolehi kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan yang berlaku di Gaza sekarang ni. Dan Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan meneguhkan, memantapkan pendirian kamu. Kalau kita tengok ayat ini, hak kita baca tadi, Allah Ta'ala pujuk Nabi, Allah Ta'ala tenangkan Nabi. Wa udhu hatta atahum nasruna. Mereka disakiti sehingga datang kepada mereka pertolongan dan bantuan kami. Wala mubaddila li kalimatillah. Wala mubaddila li kalimatillah. Dan sekali-kali tidak ada orang yang dapat menukar kalimah Allah. Kalimah Allah Ta'ala ni
Janji Allah, dalam tafsir dia kata liwa'dihi wa nasrihi, janji Allah dan pertolongan Allah Ta'ala. Siapa pun tak boleh nak tukar. La mubaddila, mubaddila ni isim fa'il. Baddala yubaddilu tabdilan mubaddilun. Isim fa'il maknanya yang orang yang menukar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata tak ada siapa yang boleh tukar janji Allah. Apa janji Allah? In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah Ta'ala akan menolong kamu. La mubaddila li kalimatillah. Tidak ada siapa yang dapat menukar kalimah Allah, maknanya janji-janji Allah dan kemenangan yang datang daripada Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan dari akhir ayatnya Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, telah datang kepada engkau min naba'in, daripada maklumat, daripada cerita, daripada penghabaran rasul-rasul yang terdahulu. Kamu jangan duk susah hati lah. Rasul dulu pun kena sama teruk. Telah sampai kepada kamu suatu maklumat, penghabaran tentang cerita rasul-rasul dulu. Ini di antara cara Allah Ta'ala nak pujuk Nabi. Di antara cara lain banyak lah kan. Di antaranya Allah Ta'ala jemput Nabi SAW naik ke langit di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi tengok syurga neraka, Nabi pun balik tenang. Dia bawa satu semangat baru untuk menyampaikan dakwah. Yang apa yang dalam kubur, apa yang ada di akhirat, cabaran tersebut lebih besar apa yang dia hadapi di atas dunia. Dia turun dengan semangat, bukan sahaja dengan maklumat syurga neraka, orang buat baik ini balasan, jahat ini balasan. Dia turun dengan semangat, semangat baru untuk meneruskan dakwah dia, turun daripada langit. Jadi hebatnya Allah, bagai-bagai cara nak menenangkan Nabi, memujuk Nabi apabila Nabi SAW berhadapan dengan ujian yang sangat berat. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang-orang yang berkata, kami beriman kepada setengah Rasul-Rasul itu, dan kufur ingkar kepada setengahnya yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur itu. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab siksa yang menghina. Kesan beriman dengan Rasul. Bila seseorang itu beriman kepada Rasul, dia mesti ada kesan, ada hasil, ada natijahnya. Contohnya dalam rukun iman itu, salah satu daripada rukun iman yang wajib kita imani, kita percaya, kita berpegang dan i'tiqad, beriman tentang adanya hari kiamat. Bila seseorang beriman, percaya, yakin adanya hari kiamat, apa kesannya? Hari kiamat itu apa? Hari pembalasan. Apa yang dilakukan, dipersembahkan, perbuatan, tindakan, kelakuan manusia atas dunia, ada balasannya di akhirat. Apabila seseorang yakin tentang wujudnya hari akhirat, kesannya dia mengadakan persiapan. Dia menyediakan persiapan yang banyak sebelum dia berpindah, bermusafir, pergi ke suatu negeri yang dia tak balik-balik. Kita atas dunia ni pergi musafir kan, mana-mana negeri, mana-mana tempat, mungkin balik hari, pergi pagi balik petang, pergi pagi balik malam, ataupun 2 hari baru balik, seminggu baru balik. Jadi kita bawa persiapan tak? Sekurang-kurangnya bekalan pakaian, minuman, makanan, ataupun RM1 untuk keperluan kita di dalam musafir. Tengoklah berapa lama pemergian kita, musafir kita, sekadar itu persiapan kita. Sebulan musafir, orang pergi ke Mekah, sebulan dia musafir kan. Dia persiapkan kelengkapan dan keperluan selama tempoh sebulan. Mesti kena bersiap, mana tak boleh tak bersiap. Kalau tak bersiap ni, kita akan ditimpa kesulitan dan kesusahan.
pernah berlaku daripada kalangan sahabat kan? Pergi menunaikan haji di Mekah Al-Mukarramah daripada Madinah, berbekalkan tawakal, tak bawa bekalan makanan, minuman. Pergi sana, makanan tak ada, perut lapar, akhirnya minta sedekah. Allah Ta'ala kata tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal lah, tetapi ingat bekalan yang paling baik takwa lah. Dengan takwa saja kamu takkan kenyang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal boleh. Mereka menganggap bila ada ketakwaan, kepercayaan yang tinggi kepada Allah, tawakal yang tinggi kepada Allah, tak payah buat persiapan bekalan. Makanan minuman tak payah bawa. Sampai pergi sana lapar. Allah Ta'ala kata kena buat bekal juga. Walaupun nak pergi ke Mekah tu buat haji untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala, nak pahala, nak syurga, bekal kena bawa. Ini kita pergi tuan-tuan, suatu negeri yang tak balik-balik. Pergi ke Mekah sebulan lebih pun balik. Pergi suatu negeri yang tak balik-balik. Kena bawa buat persiapan tak? Kena bawa bekalan banyak tak? Lagi kena banyak. Lagi kena banyak. Sebab satu pergi satu tempat yang tak balik-balik. Ya Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna harta benda dan anak pinak melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Itu kesan daripada beriman dengan hari akhirat, iaitu kita ada persiapan. Besok mati esok tak ada persiapan, nak bawa bekalan apa ni. Apa pula kesan daripada beriman kepada Rasul? Mesti dia ada kesan. Beriman kepada Rasul ke, hari kiamat, qada qadar, kitab, malaikat dan sebagainya, mesti dia ada kesan daripada keimanan tersebut. Di antaranya ialah, okey terus. Mengetahui inayah Allah terhadap para makhluknya. Mengetahui maknanya inayah, maknanya bantuan, pertolongan, kepedulian Allah, pengawasan Allah, pertolongan Allah. Jadi itu maknanya inayah. Bantuan, pertolongan Allah, kepedulian Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Maknanya setiap gerak-geri, tindak tanduk, perbuatan makhluk tidak terlepas daripada maklumat pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, terus dia telah memutuskan para rasul untuk membawa hidayah dan memimpin hidup mereka. Jadi manusia berada di dalam kegelapan. Jadi Allah Ta'ala ni atas sifat rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala ni tak nak bagi manusia berterusan dalam keadaan sesat. Allah Ta'ala ni atas rahmat dan kasih sayang dia tak nak membiarkan manusia berterusan, berpanjangan, manusia berada di dalam keadaan sesat, tidak memperolehi petunjuk, tidak mengenal Tuhan dan tak kenal diri mereka sendiri. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap umat dia utuskan seorang rasul. Okey terus. B. Melahirkan syukur kepada Allah di atas nikmat perutusan para rasul kepada manusia. Nikmat ni banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah Ta'ala tak terhitung. Sebahagian daripada nikmat, bahkan nikmat ini di antara nikmat yang besar, diutuskan rasul. Kalau rasul tak ada, manusia berkekalan di dalam keadaan sesat. Okey terus. C. Mengasihi, menghormati dan menyanjung para rasul mengikut yang layak bagi mereka. Mereka adalah utusan Allah kepada manusia, melakukan ibadah, menyampaikan wahyu dan risalah, menasihati manusia dan bersabar dalam menghadapi segala kerenah mereka. Jadi di antaranya kesan beriman kepada rasul ini mengasihi, kita kasih kepada rasul. Sebab apa kasih? Jasa rasul, dibawa petunjuk, bawa hidayah bagi kita kenal Allah. Kita ni, dan dah bagi kita siapa kita adalah hamba, Tuhan kita adalah Allah. Semua risalah, maklumat datang daripada Rasul. Bahkan kecintaan kepada Rasul ini lebih penting daripada kedua ibu bapa kita dan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mengasihi, meletakkan aku paling kamu kasih, Nabi kata, lebih daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi dia kata sini menyanjung rasul mengikut yang layak bagi mereka. Maknanya kita letakkan rasul
martabat kedudukan yang selayaknya. Sebab apa dia kata kena selayak bagi Rasul? Kita nak angkat ni, kita letak sesuatu itu sesuai dengan kedudukan dan kelayakan. Memang kita sayang kepada Rasul, cinta kepada Rasul, kita hormat kepada Rasul. Khususnya Rasul kita lah, Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan kita hormat, kita sanjung, kita cinta, kita kasih kepada mereka, tetapi Allah mengajar kena letak sayang tu, hormat tu, kedudukan yang sesuai dengan dia. Apa maksud? Maksudnya jangan akad lebih sampai meletakkan kedudukan taraf Rasul ini sebagaimana Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Anak Allah maknanya dia Tuhan. Nasrani pula kata Nabi Isa anak Allah, dia Tuhan. Hebat, mulia, macam mana pun para nabi dan para rasul, dia tak setaraf dengan Allah Ta'ala. Sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama sayang macam mana pun. Para sahabat ini bila dah Nabi SAW banyak berjasa kepada mereka, mentarbiah, mendidik, mengasuh mereka daripada sejahat-jahat manusia zaman jahiliah dulu. Jadi manusia yang baik, yang berjuruh orang kata, yang hebat, yang berakhlak tinggi, ketakwaan yang tinggi, budi pekerti yang tinggi. Siapa yang latih, didik, asuh, ajar demo? Adalah Rasulullah kan. Jadi mulalah nak mengangkat Rasulullah ni, nak mendewakan dan mengagungkan Rasulullah sebagaimana Tuhan. Nak buat macam umat yang terdahulu, kaum yang terdahulu. Rasulullah kata la tatra'uni kama taradatil masihu kama taradatin nasara 'alal masih ibni Maryam. Rasulullah dah nampak pelik ni, nak mendewakan dia bukan setakat cium tangan, lebih daripada itu lagi. Ada yang nak minum air kencing Nabi, minum darah Nabi, nak mengangkat Nabi daripada kedudukan sebagai seorang manusia yang dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, nak diangkat kedudukan Nabi sebagaimana Tuhan. Tak boleh. Sayang macam mana pun, cinta macam mana pun kita terhadap Rasulullah, dia tetap manusia. Janganlah kamu mendewa-dewakan, mengagung-agungkan aku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam. Sekarang orang sekarang duk sayang ulama ke kan, tok guru ke syekh ke habib kan, jangan angkat lebih, jangan letak lebih daripada sempadan, daripada hak. Tak boleh. Sayang memang kita sayang orang yang lebih hebat daripada kita, lebih mulia daripada kita, berjasa kepada kita, memang kita hormat, tapi jangan angkat lebih. Kalau para umat Nabi yang terdahulu cuba nak buat macam tu, para sahabat cuba juga nak buat Nabi macam tu, Nabi larang. Hak zaman kita sekarang ni pun macam tu lah. Sebab tu Dr. Hamka sebut semalam dalam buku yang kita baca tu, dia kata apa? Kami akan tebang pokok yang dia bukan merupakan pokok. Pokok ni maknanya asas, dasar agama. Kami akan tebang kalau dia bukan pokok. Kalau bukan pokok agama, ajaran itu daripada agama, bukan daripada agama, kami akan cantah. Bila orang kata, orang-orang yang masa tu disebut sebagai kaum muda kan, sikit-sikit yang tu bid'ah, tak betul, tak boleh ikut, maknanya kami akan cantah kerana dia bukan pokok, dia bukan asas yang ada dalam agama Islam. Kami akan cantah. Dan kami tidak bertolak ansur benda yang berlaku penambahan, tokok tambah di dalam agama. Tengok satu pendirian yang sangat tegas. Benda hak tak ada dalam agama tak boleh kita kaitkan dia dari sebahagian daripada agama. Jadi maknanya kasih Nabi dan para Nabi dan para Rasul sesuai dengan kedudukan mereka sebagai manusia yang dilantik, yang dipilih oleh Allah. Okey, terus bilangan Rasul. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki dia mengutuskan seorang Rasul kepada setiap umat. Dia tidak mengutuskan Rasul untuk seluruh umat manusia selain daripada Nabi Muhammad SAW sahaja. Keadilannya menuntut dia tidak mengazabkan seorang pun dalam kalangan makhluk, melainkan setelah ditegakkan hujah terlebih dahulu. Jadi maknanya
keadilannya menuntut dia tidak mengazabkan seseorang pun dalam kalangan manusia, dalam kalangan makhluk, melainkan setelah ditegakkan hujah terlebih dahulu. Allah Ta'ala ni di antara sifat, ciri, dalil, bukti Allah Ta'ala tu Maha Penyayang, Maha Rahmat. Bahkan inna rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku melebihi, mengatasi sesuatu. Kita dah sebut dalam pelajaran kita yang lepas, Allah Ta'ala ada sifat marah kan, murka. Tapi rahmat tu atas pada murka dan marah Allah Ta'ala. Di antara buktinya, Allah Ta'ala orang yang sesat, orang yang menyeleweng, orang yang kafir, Allah Ta'ala tak terus mengazab mereka tanpa ditegakkan bukti, ditegakkan hujah. Maknanya sampai maklumat dulu kepada mereka tentang Allah Ta'ala itu wujud, kena beriman kepada Allah, selain daripada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Diterangkan, dikemukakan hujah terlebih dahulu. Tiba-tiba ada di kalangan manusia tak nak beriman juga, degil juga, keras kepala juga. Masa tu baru kena azab. Sebab itu dipanggil golongan mukallaf. Golongan di antara mukallaf selain daripada cukup umur, mempunyai selamat daripada panca indera dia, selamat, tidak cacat. Cacat ni melibatkan dua, pendengaran dan penglihatan. Yang tu bukan mukallaf. Kalau salah satu kira mukallaf lagi. Orang pekak tapi dia buta, dia pekak tapi dia masih celik, dia mukallaf lagi. Sebab ada maklumat boleh sampai kepada dia. Orang tak boleh cakap. Kalau dia buta, orang boleh cakap, dia boleh dengar. Kalau dia pekak, bagi isyarat, dia boleh nampak. Maka maklumat itu sampai tentang kebenaran Allah, tentang agama Allah. Tapi kalau dua-dua, bukan mukallaf. Jadi kalau dia tak sembahyang, tak berdosa lah. Sebab mata buta, telinga pekak. Apa jalan kita nak suruh dia sembahyang, kita nak ajar dia sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya? Bukan mukallaf. Mesti sejahtera panca indera dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak azab manusia yang bukan mukallaf. Salah satu mukallaf sampai suruhan. Ada ayat selepas pada ni kan, sampai suruhan. Kalau suruhan tak sampai, Allah Ta'ala tak utuhkan rasul, maka manusia tidak diazab. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab sesuatu kaum, sesuatu umat, sehingga kami utuskan kepada mereka para rasul. Ada orang yang menyampaikan tentang kebenaran agama Allah. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Maksudnya, sesiapa yang beroleh hidayah, petunjuk menurut panduan Al-Quran, maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Oleh itu bilangan rasul sebenarnya begitu ramai sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Maksudnya, sesungguhnya kami mengutusmu dengan agama yang benar, sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan tidak ada sesuatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul pemberi ingatan dan amaran. Berhubung dengan hadis yang menjelaskan bilangan Nabi yang seramai 124,000 orang, manakala para rasul seramai 313 orang. Ia sebenarnya tidak sabit daripada Rasulullah SAW, bahkan berlegar di sekitar hadis lemah dan maudhu. Ia tidak sesuai untuk dijadikan pegangan. Dulu kita belajar kitab akidah kan, kitab tauhid kan, jumlah ataupun bilangan para rasul 124,000. Dan juga hak tu yang itu Nabi rasul pula 313 orang. Yang itulah berlegar di dalam pengajian kita. Tapi sebenarnya
angka ataupun bilangan tersebut tidak disebut oleh Nabi. Tidak ada hadis-hadis yang sahih. Jadi kita mempelajari akidah salaf ni dia senang. Terlalu senang. Sesuatu benda yang tak ada daripada Quran hadis, maka kita tak pegang. Jadi begitu juga tentang bilangan jumlah para rasul dan juga para nabi. Okey, terus. Bilangan rasul dan nabi yang disebutkan dalam Al-Quran ialah seramai 25 orang. Hak ni ya, yang Allah Ta'ala sebut ni. Kita dah baca dah ayat-ayat yang lepas kan. Ada di dalam beberapa surah, beberapa juzuk tentang kesemua rasul-rasul yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, seramai jumlah mereka 25 orang. Ia disebutkan dalam berbagai-bagai tempat. Antara mereka ialah Adam, Hud, Saleh, Syuaib, Ismail, Idris, Zulkifli dan Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Adam dan Nuh alaihissalam. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Okey. Tadi dah kita sebut, bila seseorang itu telah dilantik, dipilih menjadi rasul, kita tak boleh petikai dah. Kita kena beriman dia. Tak ada ruang untuk kita petikai ataupun ada pilihan lain. Sebab kita tengok dalam ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala kata innallaha hastafa Adama wa Nuha wa Ibrahima wa ala Ibrahima wa ala Imran 'alal 'alamin. Rasul dan nabi itu adalah pilihan Allah. Allah Ta'ala yang pilih. Mana kita boleh berbeza dengan pilihan Allah? Contohnya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh daripada kalangan orang lelaki dan kaum perempuan yang beriman, bila Allah Ta'ala dan Rasulnya telah membuat suatu ketetapan, lahumul khiyaratu, dia ada pilihan lain. Kita diasuh, dididik, bila suatu keputusan Allah dan Rasul, tak ada pilihan yang kedua, tak ada. Begitu juga Nabi, bila Allah Ta'ala dah pilih, cukup. Sebab hari itu dah kita sebut, daripada kalangan orang Syiah, mereka nak supaya Sayyidina Ali yang jadi Rasul. Malaikat ni silap sampai wahyu. Bila malaikat silap, Allah Ta'ala pun silap. Adapun jawatan kepada manusia, hatta khalifah sekalipun, itu ada pilihan. Ada orang nak Abu Bakar, ada nak orang lain. Khalifah yang pertama tak jadi kafir, tak jadi sesat, tak berdosa. Sebelum diputuskan ataupun dilantik daripada kalangan sahabat ini menjadi pemimpin, maka diberi kebebasan, diberi ruang untuk pilih siapa-siapa daripada kalangan sahabat ini jadi khalifah sebagai ganti daripada Rasulullah. Tak apa, orang ni cadang orang ni cadang kumpulan ni, kabilah ni cadang orang lain. Jadi setelah lantik, yang tu tak boleh lah. Jadi jawatan manusia biasa selain daripada Nabi ini boleh ada mesyuarat, boleh ada perbincangan, boleh ada pilihan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.